Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada minggu ini untuk kelas akhlak tahun 3. Okey, pada minggu ini kita akan masuk pelajaran yang ke-16, iaitu tajuk hubungan dengan ibu bapa. Okey, apa yang ada dalam tajuk ini, mari kita tengok. Okey, tajuk hubungan dengan ibu bapa. Okey, kamu boleh tengok gambar. Okey, lepas tu ayat isi petikan yang dia bagi. Kamu boleh dengar. Tak baca nah. Sempena cuti sekolah, Omar dan Salim balik ke kampung. Mereka berada di sana selama 2 minggu. Omar dan Salim sungguh gembira bercuti di kampung. Lagipun sekarang musim buah. Mereka rajin membantu datuk dan nenek memungut buah. Ketika di dusun, mereka berbual. Omar berkata, Tinggal lagi 2 hari kita di sini. Salim berkata, yalah, Salim dah terasa rindu pada emak dan ayah. Omar pun berkata, sudah tentu emak dan ayah juga rindu kepada kita. Lepas tu nenek dia berkata, wah, sayang sungguh kamu berdua kepada emak dan ayah kamu ya. Omar berkata pula, mestilah nenek, emak dan ayah bersusah payah memelihara kami berdua. Salim berkata pula, betul tu, lagipun tentu emak dan ayah terasa sunyi kerana kita tiada. Nenek dia pun cakap, baguslah jika kamu berdua ada rasa begitu. Semoga kamu berdua menjadi anak yang soleh. Datuk mereka pun ada dekat situ yang mendiamkan diri dari tadi. Lepas datuk dia pun mencela. Datuk mereka kata, Omar dan Salim, ibu bapa ada hak-hak yang perlu dilaksanakan oleh anak-anak. Omar berkata, ya ke? Apakah hak-hak tersebut, Datuk? Datuk dia kata, terdapat 3 hak yang mesti kita laksanakan. Datuk kemudiannya menerangkan setiap hak tersebut. Hak-hak yang untuk dipatuhi. Hak untuk dipatuhi. Keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, daripada Abdullah bin Amr bin As bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, keredaan Allah bergantung atas keredaan ibu bapa dan kemurkaan Allah bergantung atas kemurkaan ibu bapa. Kita mestilah mematuhi setiap perintah ibu bapa yang tidak melanggar perintah Allah Ta'ala. Kita mestilah patuhi perintah ibu bapa yang tidak melanggar perintah Allah. Contohnya, jika ibu bapa melarang kita menutup aurat, maka kita tidak perlu mematuhi. Sebab benda tu salah, Allah tak suka. Tetapi janganlah kita menunjukkan rasa marah kepada ibu bapa. Hati ibu bapa mestilah sentiasa dijaga. Okey, seterusnya hak untuk berbuat baik. Orang yang berbuat baik kepada ibu bapanya akan mendapat ganjaran pahala yang banyak. Ganjaran yang diterima lebih tinggi nilaiannya sehingga mendahului pahala jihad fi sabilillah. Pada suatu ketika, seorang lelaki berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku ingin pergi ke medan peperangan dan aku datang untuk bersama-samamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata, tinggallah tetap bersamanya. Sesungguhnya syurga itu di bawah tapak kedua-dua kakinya. Maksud dekat sini Rasulullah kata, tak payah main perang. Kamu duduklah dengan mak ayah kamu. Kerana mak ayah tu ialah syurga untuk kita. Syurga di bawah tapak kaki ibu.
ada beberapa cara untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Antaranya ialah mendoakan kedua-duanya setiap kali selepas solat, semasa mereka hidup maupun sesudah meninggal dunia. Yang kedua, menghormati teman-teman kepada ibu bapa kita. Ketiga, mendengar teguran dan nasihat ibu bapa. Dengar nasihat ibu bapa. Okey, itu 3 cara untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Okey, seterusnya hak untuk dijaga semasa sakit dan tua. Okey, apabila ibu bapa kita sudah tua, kita hendaklah menjaga mereka. Kita kena jaga mak ayah kita waktu mereka dah tua. Seorang anak tidak seharusnya membiarkan ibu bapa dalam kesusahan semasa mereka tua. Setelah selesai menceritakan hak-hak ibu bapa, datuk depa tadi menceritakan pula tentang adab-adab masuk ke bilik ibu bapa. Adab-adab masuk ke bilik ibu bapa. Yang pertama, anak-anak hendaklah mengetuk dan meminta izin untuk masuk ke bilik ibu bapa. Yang kedua, sebelum sembahyang subuh. Yang ketiga, waktu tengah hari. Waktu tengah hari masuk, kalau nak elok adab untuk masuk ke bilik mak ayah ni. Yang keempat, selepas solat Isyak. Yang kelima, ibu bapa mungkin sedang berehat pada waktu-waktu yang disebutkan tadi. Setelah selesai, datuk memberikan penerangan. Omar bersuara. Tadi datuk dia dah terang apa semua. Lepas tu Omar pun berkata, patutlah ayah dan emak selalu mengambil berat tentang datuk dan nenek. Salim pun berkata juga, yalah, ayah kata kita semua akan tinggal di kampung tahun hadapan. Ayah mahu tinggal dengan datuk dan nenek. Omar tanya, mengapa? Salim pun menjawab, datuk dan nenek sudah tua. Ayah kasihan kepada datuk dan nenek. Datuk dan nenek tersenyum mendengar perbualan Omar dan Salim. Apabila hari hampir senja, mereka pun pulang ke rumah. Okey, setakat itu dulu penerangan dan huraian tentang hubungan dengan ibu bapa. Ustaz rasa kamu pun mesti dah tahu hubungan dengan ibu bapa macam mana kita perlu buat. Okey, setakat itu dulu video Ustaz. Kamu boleh teruskan dengan nota yang Ustaz akan tunjuk sekejap lagi. Ustaz akan hantar gambar dan tanda yang mana kamu kena buat nota. Okey nah. Setakat itu dulu, dengan Ustaz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.